Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama lagi dapat berkumpul dalam majlis ilmu 10 minit. InsyaAllah, kita sama-sama kita akan bacakan hadis yang kedua tentang berkaitan peristiwa akhir zaman. Artinya, daripada Ummul Mukminin Zainab binti Hajsin, isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, pada suatu hari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil berkata, La ilaha illallah, la ilaha illallah. Celaka, binasa bagi bangsa Arab dari kejahatan, iaitu malapetaka yang sudah hampir tiba mereka pada hari ini setelah terbuka daripada dinding Ya'juj dan Ma'juj. Seperti ini, kata Rasulullah. Rasulullah mengisyaratkan, menunjukkan ujung ibu jarinya dan ujung jari yang di sebelahnya, iaitu jari telunjuk. Ya, dengan itu, dengan mengisyaratkan seperti bulatan. Maka saya Zainab binti Hajsin lalu bertanya, Ya Rasulullah, apakah kami akan binasa sedangkan di kalangan kami masih ada orang-orang yang soleh? Lalu Nabi SAW bersabda, Ya, jikalau kejahatan terlalu banyak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keterangan hadis, tuan-tuan. Hadis ini menerangkan bahawa apabila suatu tempat atau negeri sudah terlampau banyak dengan kejahatan, kemungkaran, kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Tidak hanya kepada orang-orang jahat saja, tapi orang-orang yang saleh juga akan dibinasakan, walaupun masing-masing di hari kiamat akan dihitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Oleh itu, segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibinasakan ataupun dibasmikan, dan segala kemaksiatan terhadap segala dimusnahkan, hendaklah segera dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka bukan sahaja menimpa orang-orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi ianya menimpa semua penduduk yang berada di tempat itu. Dalam hadis di atas juga menerangkan walaupun khusus disebutkan pada bangsa Arab, tetapi yang dimaksudkan adalah seluruh bangsa yang berada di dunia ini. Tujuan disebutkan bangsa Arab secara khusus adalah kerana Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri daripada kalangan orang yang berbangsa Arab dan menerima Islam pada masa di kalangan mereka, dan yang menerima Islam pada masa permulaan penyebarannya adalah kebanyakannya daripada kalangan bangsa Arab dan sedikit sekali daripada bangsa yang lain. Begitulah pula halnya dalam masalah yang berkaitan dengan maju mundurnya umat Islam adalah banyak bergantung kepada maju mundurnya bangsa Arab itu sendiri. Selain daripada itu, bahasa rasmi Islam adalah bahasa Arab. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj pula, tuan-tuan, adalah bangsa dari keturunan Nabi Adam AS yang dahulunya yang membuatkan kerosakan, kemusnahan di muka bumi ini. Lalu batas daerah dan kediaman mereka ditutup oleh Zulkarnain. Di kisahnya tuan-tuan pernah dengar, di mana Zulkarnain dan pengikut-pengikutnya dengan campuran besi dan tembaga, maka dengan itu mereka tidak dapat keluar. Sehinggalah hampir tibanya hari kiamat. Maka pada masa itu dinding yang kuat tadi akan hancur dan keluarlah kedua-dua bangsa itu dari kediaman mereka, lalu kembali membuat kerosakan di permukaan bumi ini. Apabila ini telah terjadi, ia menandakan bahawa hari kiamat sudah dekat sekali tibanya. InsyaAllah sebelum sedikit kita dapat kongsi bersama berkaitan dengan hadis ini, tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita akan terus ke hadis yang seterusnya tentang berkaitan peristiwa akhir zaman nanti, insyaAllah. Jadi saya akhiri majlis kita dengan tasbih kifarah dengan suratul As. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. وضرب على الذكر غانيا حقيقة تكن زاجنا فتبعه لطبع يشركه لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.